Semalam, pensyarah Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik Universiti Malaya, Dr. Muhammad Taufik Yaakob mencadangkan agar Pakatan Harapan PH memberi laluan kepada calon yang lebih muda dan juga layak untuk menerajuinya. Dan ia sekaligus mampu membawa perubahan dalam Pakatan Harapan ataupun PH. Dan Ahli Parlimen Simpang Renggam Dr. Mazli Malik serta Ahli Parlimen Permatang Pauh Nurul Izzah Anwar disifatkan antara ikon baharu yang boleh menggantikan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Untuk mengulas lebih lanjut perkara ini, kita terus sahaja menerusi Skype ketika ini adalah Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid di talian Skype. Hello, Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, Ihsan. Ya Prof, bila kita cakap berkaitan dengan politik ini, pastinya ia tak pernah habis. Ada sahaja isu-isu baru setiap hari yang diketengahkan, yang kita dengar menerusi laporan berita, media sosial dan sebagainya. Ini pula antara pertimbangan bagi mereka yang berada dalam politik yang begitu lama, mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman dengan mereka yang baharu, muda, fresh dan sebagainya. Bagaimana konteks ini Prof melihat kepada cadangan untuk menggantikan tempat Ketua Pembangkang berkenaan? Okey. Terima kasih, Ihsan. Saya kira kalau kita bercakap tentang perbezaan di antara generasi dalam konteks kepimpinan politik di Malaysia, ianya merangkumi merentasi setiap parti. Dan saya tidak melihat ia merupakan satu masalah yang dihadapi oleh PKR, Pakatan Harapan sahaja. Saya kira dia juga dihadapi oleh UMNO, Perikatan Nasional, PAS dan sebagainya. Jadi di situ saya bermula dalam konteks itu. Saya melihat kepimpinan itu sebenarnya berhadapan dengan masalah bagi setiap parti. Berhadapan dengan masalah kepimpinan terutamanya untuk mendengarkan golongan muda dalam konteks politik di Malaysia. Tapi yang nyata ketika ini kita melihat dalam konteks Pakatan Harapan. Walaupun selepas ditinggalkan oleh Tun Mahathir, seorang lagi pemimpin lama dalam konteks politik, kita melihat Pakatan Harapan berdepan dengan persoalan kepimpinan. Dilihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal dikatakan untuk menjalinkan kerjasama, mendapatkan mandat bukan sahaja di kalangan Pakatan Harapan tetapi juga di kalangan mereka yang mahu bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Jadi justru itu dilihat bahawa Anwar Ibrahim seharusnya mula membuka langkah, membuka pintu untuk membenarkan golongan lebih muda untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin Pakatan Harapan. Tetapi saya melihat tidak semudah itu dalam konteks perubahan kepimpinan dalam political party di Malaysia. Dan juga Prof, bila kita nak menzahirkan sebuah kerajaan yang kuat, ia juga memerlukan sebuah pembangkang yang begitu lantang dan juga kuat. Pandangan Prof? Sudah tentu. Kalau kita melihat kepada apa persoalan yang berlakunya dalam kerangka politik yang lebih besar di Malaysia ketika ini, kita melihat berlakunya satu persaingan sebenarnya di antara pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang. Malangnya, bagi pihak pembangkang dilihat di mana kepimpinan yang diberikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu gagal untuk membentuk sebuah pasukan yang mantap yang boleh mengganggu-gugat beri kelangsungan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi dalam konteks itu, mereka melihat bahawa Anwar Ibrahim telah gagal sebagai Ketua Pembangkang. Maka suara-suara mula keluar supaya beliau digantikan oleh golongan muda. Tapi saya sedikit mahu berhati-hati dalam konteks itu. Mengapa apabila kita bercakap tentang konteks kepimpinan parti, pertama sekali, kita tidak boleh melihat dalam konteks parti semata-mata. Kita juga harus melihat bagaimana psikologi dan budaya masyarakat, terutamanya pengundi di Malaysia melihat dalam konteks kepimpinan. Adakah contohnya dengan membawa masuk golongan muda seperti Nur Izzah, Mazli Malik, Syed Saddiq sebagai pemimpin tertinggi yang memegang tampuk kekuasaan dalam setiap parti akan mengubah pola pengundian, akan mengubah sokongan kepada parti tertentu. Saya tidak melihat itu, Ihsan. Jadi mengapa? Kerana dalam tradisi budaya politik Malaysia, personality itu sangat kuat mempengaruhi tingkah laku, kesedaran dan sokongan
kepada parti-parti politik. Dan juga Prof, adakah sentimen dan juga suara orang muda ini dapat diterima oleh semua terutamanya rakyat? Itu persoalan yang saya katakan tadi. Sememangnya kita melihat dalam konteks hari ini, suara anak muda merupakan sebuah suara yang kuat. Mengapa? Kerana kebanyakan isu yang diketengahkan adalah suatu isu yang selalunya rapat dengan mereka. Yang pertama. Yang keduanya, kita sudah mula melihat kemunculan pemimpin muda seperti Syed Saddiq, Nur Izzat, Dr. Mazli dan sebagainya yang berada, kita mengatakan, di lapisan kedua ataupun ketiga di peringkat nasional. Dan ini memberikan spotlight yang jelas kepada golongan muda dalam konteks politik nasional. Tetapi sejauh mana sokongan ini, personaliti ini boleh mampu menggerakkan sebuah parti itu menjadi sebuah parti yang dominan dalam konteks pilihan rakyat adalah satu persoalan yang sangat besar. Dan saya rasa tidak ramai parti yang mahu mengambil risiko ini. Jika kita lihat, contohnya 2 tahun yang lepas, apabila persaingan di antara Khairi Jamaluddin dan Zahid Hamidi dan juga Tengku Razali sebagai Presiden, ramai yang menyatakan bahawa UMNO juga perlu berubah ketika itu supaya meletakkan golongan muda Khairi Jamaluddin contohnya sebagai yang jelas beliau tewas dan Zahid yang juga boleh dikatakan ketika ini sebagai muka lama dalam politik Malaysia kekal menjadi Presiden UMNO sehingga ke hari ini. Dan juga Prof, di sidang Dewan Rakyat, kita ada mendengar mungkin pemimpin politik senior menyatakan bahawa sesuatu kepada pemimpin politik yang lebih muda supaya belajar dahulu, cari pengalaman dahulu. Konteks ini bagaimana? Saya dalam konteks ini sebenarnya saya amat tidak bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh MP Pasir Salak contohnya kepada Syed Saddiq, dengan saya kira ia satu ungkapan yang merendah-rendahkan martabat Syed Saddiq sebagai seorang ahli parlimen. Saya kira sepatutnya penghormatan diberikan kepada beliau tanpa mengira umur beliau, faktor sosial dan sebagainya. Saya kira itu saja. Kemalangan beliau dan kelayakan beliau untuk menjadi seorang ahli parlimen itu sepatutnya dihormati tanpa mengira usia beliau. Jadi apa yang dikatakan untuk belajar, menambah semua, saya kira itu lebih merupakan satu remark yang memandang rendah tentang keupayaan golongan muda. Saya pula tertarik sebenarnya mengapa golongan muda mendapat perhatian ketika ini, terutamanya dalam konteks politik Malaysia secara menyeluruhan, Ehsan, kerana saya melihat golongan muda ini kepimpinannya lebih telus, pertama. Keduanya, dia lebih mewakili pemikiran semasa. Itu saya rasa kekuatan yang seharusnya diguna pakai oleh pemimpin muda dalam setiap parti politik. Jadi mereka seharusnya berada di depan. Tidak semestinya menguasai sebuah parti, tetapi menjadikan suara muda itu dominan. Saya rasa itu sesuatu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Baik, lebih telus itu kata kuncinya untuk orang-orang muda. Terima kasih kepada Fellow Penyelidik Ilham Center Profesor Dr. Hamidin Abdul Hamid atas penerangan dan juga penjelasan isu dan juga perkara berkaitan dengan ini.